Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa la taqum alayhi sanadihim. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang penuh kemuliaan ini, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan mentaati perintahnya dan berusaha meninggalkan perbuatan maksiat yang ditegak olehnya. Ketika dibacakan pihak para jemaah sekalian dapat memberi perhatian sepenuhnya agar pahala jemaah tidak menjadi sia-sia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dapat menafikan ungkapan bahwa tidak begitu lebih tajam dari mata Tuhan, kerana tidak boleh memporak-porandakan masyarakat dan boleh mendatangkan kemurkaan Allah jika dianya tidak diawasi. Sama juga dengan ungkapan kerana mulut setan binasa, kerana mulut badan dan masyarakat akan binasa. Jadi awasilah lidah dan mulut kita supaya belajar untuk diam agar berselamat di dunia dan di akhirat. Di hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita menghayati bicara khutbah yang bertajuk belajar untuk diam supaya selamat. Sidang jemaah sekalian, Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sunat naja," yang bermaksud sesiapa yang dia akan selamat. Riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahawa dia adalah cara yang dapat menjaga kita daripada berbagai bencana yang disebabkan oleh gila. Orang yang bijak dan mengutamakan keselamatan diri di dunia serta akhirat pasti lebih berhati-hati sebelum
dengan niat baik dan menggabungkan kebijaksanaan dalam setiap tindakan, sekaligus meraih keselamatan, kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Sidang jemaat sekalian, hubungan antara keimanan dengan penjagaan lidah menunjukkan bahawa ucapan bukan sekadar perkataan yang dilafazkan, tetapi membawa pesan besar terhadap kehidupan di dunia dan di akhirat. Ingatlah bahawa setiap kata-kata yang baik boleh mendatangkan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ganjaran di akhirat, manakala kata-kata yang buruk boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta siksa di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendak mengucapkan kata-kata yang baik atau diam sahaja. Riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapakah Rasulullah SAW mengaitkan iman kepada Allah dan hari akhirat dengan lisan atau kata-kata? Jawapannya, keimanan kita bukan hanya terletak pada hati atau kepada fizikal, tetapi mencakupi akhlak termasuk tutur kata. Lisan ialah cerminan hati dan pemikiran seseorang. Apa-apa yang keluar daripada lisan biasanya menggambarkan isi hati kita. Jika hati kita dipenuhi dengan iman dan kebaikan, terhasillah ucapan yang baik, penuh hikmah dan memberikan manfaat kepada orang lain. Kata-kata yang penuh hikmah dan bermanfaat adalah kata-kata yang tidak menyakiti, tidak membawa fitnah, tidak menyebarkan keburukan atau kemaksiatan, dan tidak mengumpat atau mencela. Kata-kata yang baik semestinya membawa kebaikan, nasihat, semangat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sidang umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup pada zaman yang menyaksikan segelintir individu yang cenderung bercakap sesuka hati tanpa memikirkan kesan baik dan buruk daripada kata-kata mereka. Golongan ini sering memberikan padanan dan ulasan terhadap berbagai isu, meskipun tidak berasaskan ilmu atau fakta yang sahih, seolah-olah berasa puas menjadi pengulas tanpa melayakan. Kesannya, pandangan mereka lebih banyak membawa kemudaratan daripada manfaat, bahkan menimbulkan perpecahan dan kekeliruan dalam masyarakat. Kepada golongan yang suka mengulas tanpa ilmu, ingatlah maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 36 yang telah dibacakan pada awal tadi. Ini yang bermaksud, janganlah kamu menyebut secara menumbuh apa-apa perkataan atau perbuatan yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dipertanggungjawabkan kesemuanya sekali. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau, ayat ini mengingatkan umat manusia supaya jangan mengatakan, "Aku melihat padahal kamu tidak melihat, aku mendengar padahal kamu tidak mendengar, ataupun aku tahu padahal kamu tidak tahu, kerana Allah akan menyoal kamu tentang hal tersebut." Imam Ibnu Abdul Bar menulis dalam kitab beliau yang berjudul Al-Tahmid, yang bermaksud mengucapkan kata-kata yang baik seperti zikrullah, membaca Al-Quran dan ucapan kebaikan adalah lebih utama berbanding diam. Begitu juga ucapan yang mengandungi kebenaran, mendamaikan antara orang yang berkelabah dan seumpamanya, lebih utama berbanding diam. Oleh itu, diam yang dimaksudkan sebagai penyelamat tiap diam daripada mengungkapkan perkara yang batil.
Sebahagian orang gemar berdebat dan berkelakar dalam berbagai isu, misalnya isu agama, pahaman mazhab, politik, perubahan dan sebagainya. Jika diteliti, kata-kata mereka ibarat tim kosong, tiada isi yang berfaedah. Mereka tidak meletakkan kebaikan sebagai matlamat, tetapi suka menimbulkan perbalahan dalam masyarakat. Akhirnya, tindakan mereka ini tidak membawa manfaat, malah sekadar menambah kerusuhan tanpa nilai positif yang sebenar. Renungilah maksud kata-kata Imam Ma'ruf Al-Qarni, seorang tokoh sufi yang bersabar, yang bermaksud apabila Allah menghendaki seseorang hambanya dengan kebaikan, dia akan membukakan seluas-luasnya buat hamba itu pintu amalan dan menutup serapat-rapatnya daripada hamba itu pintu perdebatan. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki seseorang hambanya dengan keburukan, dia akan menutup pintu amalan serapat-rapatnya daripada hamba itu dan membukakan untuknya pintu perdebatan. Yang menunjukkan sebagai bentuk penting untuk kita menyadari bahawa dia pada waktu yang tepat membawa kesejahteraan, manakala bercakap pada masa yang sesuai memberikan kebijaksanaan. Orang yang bijak dahulu memilih masa yang sesuai untuk bercakap, menulis, memberikan komen, mengkritik dan memberikan nasihat. Marilah kita mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Syafar bin Umayyad radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa min syarri basari wa min syarri sari. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keburukan pendengaranku, daripada keburukan penglihatanku, dan daripada keburukan lidahku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'imin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah bihamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as shalihin. Muslimin yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqomah mengerjakan ibadah, terutama salat fardu Jumaah. Terbanyakkanlah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama
kesiangan. Ya Allah, lindungilah kami daripada pengaruh iblis dan bisikan syaitan, agar kami tidak terperdaya hingga melakukan dosa yang menjerumuskan kami ke neraka jahanam. Kukuhkan iman kami untuk beribadah, dan kukuhkan pendirian kami untuk melakukan yang makruh dan menjauhi yang munkar. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf, sedekah. Kurniakan mereka rezeki yang berlipat ganda, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, dan dosa-dosa kami dan ahli keluarga kami. Tempatkan roh mereka dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah Masjid Al-Aqsa daripada dimusnahkan oleh Raja Zionis Israel, dan limpahi ihsan-Mu membela dan memuliakan kemenangan kepada rakyat di bumi Palestin yang sedang menderita kerana perbuatan zalim Raja Zionis Israel. Ya Allah, limpahilah rahmat-Mu agar negara kami berada dalam keadaan selamat dan makmur, dijauhi daripada bencana dan malapetaka. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap dunia yang mulia Sayyidina Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim, dan Allah dunia yang mulia Sayyidina Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Syarif Suriah, serta Tuan Yang Terutama Tun Ahmad Tuzi Haji Abdul Razak yang dipertua negeri Pulau